Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razam Ramli, metrik number 266301. Okey, pada hari ini saya ingin menerangkan sedikit berkaitan dengan tajuk kemiskinan dan isu agihan, pendapatan ketidaklibatan pusat zakat negeri dan Baitul Mal dalam membasmi kemiskinan. Kita bincang tentang agihan-agihan lah, pendapatan. Okey, kita mulakan dahulu dengan isi kandungan lah, isi kandungan penerangan saya ni. Okey, yang pertama kita sentuh pada pengenalan. Yang kedua, idea dan andaian. Seterusnya adalah masalah-masalah yang ada. Keempat, cara-cara penyelesaian masalah. Yang kelima, analisis kemungkinan. Seterusnya cadangan. Dan juga yang akhir sekali adalah rumusan. Okey, kita teruskan pada isi kandungan yang pertama kita adalah pengenalan. Okey, pengenalan ini memperincikan data dan pengambilan rujukan terhadap laporan dan juga kajian yang dibuat terhadap pusat zakat negeri dan juga Baitul Mal di seluruh negara. Laporan secara menyeluruh ini diambil dalam memastikan bahawa hasil dapatan yang memenuhi kriteria laporan dapat dipenuhi serta memastikan persoalan yang dirangka dalam laporan ini dapat dijawab secara teorikal dan juga analytical. Okey. Seterusnya, sumbangan ekonomi yang didapati melalui zakat ialah zakat dapat membantu agihan pendapatan dan memastikan golongan fakir miskin dan asnaf tidak terus berada dalam kancah kemiskinan yang melampau. Hal ini demikian kerana jika kadar kemiskinan meningkat, jajaran ekonomi negara boleh dikira sebagai tidak stabil dan juga tidak baik. Okey, perbincangan analytical dan teori kali ini sangat penting dalam mengukuhkan lagi idea menjadikan pusat zakat dalam membasmi kemiskinan di seluruh negara. Fungsi pusat zakat dan Baitul Mal ini adalah relevan kerana penggunaan data dan urus tabir kewangan dapat disalurkan kepada pihak yang sewajarnya. Okey, saya akan teruskan lagi berkaitan dengan idea dan juga andaian. Okey, yang pertama adalah pendekatan bersepadu seperti menjadikan jaringan keselamatan sosial untuk kumpulan yang tidak mendapat banyak manfaat daripada pembangunan sosial ekonomi, iaitu rancangan Malaysia yang ke-10 pada tahun 2010. Okey. Salah satu langkah untuk menjayakan agenda tersebut ialah mengagihkan dana zakat kepada fakir miskin. Secara umumnya, prestasi kutipan zakat di setiap negeri adalah sesuatu yang amat membanggakan kerana ia meningkat pada setiap tahun. Okey. Keberkesanan sistem agihan zakat juga membantu meyakinkan institusi zakat untuk menjadi salah satu pendekatan Islam terhadap organisasi dan pembangunan masyarakat. Okey, yang seterusnya, keutamaan agihan yang diberikan kepada asnaf fakir dan juga fakir miskin juga membuktikan golongan ini amat memerlukan bantuan zakat untuk hidup seperti orang lain. Seterusnya, pelbagai usaha untuk meningkatkan kutipan yang bertanggungjawab dalam pentadbiran dan penyelidikan hal-hal berkaitan agama Islam demi menjaga kesucian agama dan berkhidmat kepada semua umat Islam di negara Malaysia. Okey, saya teruskan lagi dengan isu masalah-masalah yang timbul semasa kita menjayakan kutipan zakat ni dan sebagainya lah. Okey, masalah-masalahnya yang terdiri adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak memberi manfaat kepada golongan miskin. Ini mewujudkan jurang dalam ketidakseimbangan agihan pendapatan. Itu yang pertama. Okey, isi yang kedua adalah
Timbul pula isu agihan zakat di kalangan asnaf yang tidak seimbang dan hanya sekadar mencukupi. Oleh itu, sebahagian ulama telah menyarankan agar difokuskan kepada golongan asnaf fakir dan mempelbagaikan bentuk agihan. Okey, yang seterusnya, keberkesanan sistem agihan zakat juga membantu meyakinkan institusi zakat untuk menjadi salah satu pendekatan Islam terhadap organisasi dan pembangunan masyarakat. Okey, masalah yang terakhir adalah kekurangan pangkalan data kemiskinan, kelemahan dalam program jangka panjang dan definisi yang menggambarkan kemiskinan masih diperdebatkan dalam penyelidikan pada hari ini. Itu adalah antara masalah yang timbul lah semasa kita menjayakan program-program dan juga sebagainya lah. Yang seterusnya, setelah kita kesan beberapa masalah yang timbul, kita cuba juga mencari cara-cara penyelesaian lah. Okey, salah satunya adalah meningkatkan kesedaran individu untuk membayar zakat. Okey, kita perbanyakkan ceramah tentang zakat, kebaikan berzakat kepada semua lah, setiap lapisan masyarakat di Malaysia lah. Itu salah satu cara-cara penyelesaian. Okey, yang seterusnya, menswastakan institusi untuk mengutip dan mengagihkan zakat. Itu salah satunya lah. Okey, kita teruskan. lagi. Itu adalah antara penyelesaian yang kita wujudkan. Okey, seterusnya kita buat analisis kemungkinan, kajian kes statistik daripada kutipan zakat di Negeri Sembilan sebagai contoh. Okey, kajian kes ini akan melibatkan kadar kutipan zakat negeri bagi Negeri Sembilan dan akan disusun mengikut peratusan dan impak kutipan ini kepada rakyat Negeri Sembilan. Okey. Kumpulan pendapatan diagihkan mengikut skala pendapatan berikut, iaitu dari 0 hingga RM429 dan seterusnya 430 hingga 720 dan seterusnya RM721 hingga ke RM1,010 dan juga RM1,011 dan ke atas. Okey. Trend pendapatan menunjukkan bahawa responden dalam kalangan warga rakyat Negeri Sembilan daripada kumpulan pendapatan 0 hingga RM429 merupakan kumpulan majoriti. Ini kumpulan yang ramailah di Negeri Sembilan. Pendapatannya merupakan kumpulan majoriti. Ini adalah 54.8 lebih berbanding kumpulan pendapatan lain seperti kumpulan pendapatan RM430 hingga RM720. 23.9% lah pendapatan yang RM430 hingga RM720, diikuti oleh RM1,011 dan ke atas, iaitu 11.7%, dan RM721 hingga RM1,010 mempunyai peratusan 9.6%. Okey. Kadar kemiskinan jatuh daripada 78.69% kepada 72.61%. Perbezaan antaranya adalah 7.72%. Dalam konteks agihan zakat dan pembasmian kemiskinan di kerajaan negeri, ia mencerminkan pencapaian positif dalam agenda pembangunan sosial ekonomi umat Islam negeri ini, khususnya dalam konteks agihan zakat dan pembasmian kemiskinan di kerajaan Negeri Sembilan. Bilangan isi rumah yang sangat miskin juga menurun daripada 54.8% kepada 41.3%, mencerminkan sokongan indeks agihan pendapatan menggunakan Perklis Gini dan Keluk Lawrence menunjukkan bahawa agihan zakat berjaya memperbaiki 10 ketidaksamaan agihan pendapatan dalam kalangan asnaf yang lebih miskin. Mengenai pola kurungan pendapatan, kajian mendapati terdapat peningkatan selepas agihan zakat kepada kurungan
pendapatan melebihi PJK iaitu RM721 kepada RM1,010 dan juga RM1,011 ke atas. Namun peningkatannya agak sederhana, hanya kira-kira 2 ke 3% sahaja. Okey, seterusnya kita juga mengemukakan beberapa cadangan, iaitu cadangan laporan tentang kemiskinan dan isu agihan yang membincangkan tentang peranan pusat zakat dan Baitul Mal dalam membasmi kemiskinan boleh diperkukuhkan dengan mengadakan temu bual bersama pegawai zakat dan Baitul Mal dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dekat terhadap institut dan peranan pusat zakat dalam negeri ini. Okey, cadangan idea laporan. Peranan zakat negeri dan institusi Baitul Mal dalam membasmi kemiskinan. Terdapat beberapa cadangan umum yang boleh dikemukakan dalam menyokong idea-idea dan memperkukuhkan lagi idea-idea tersebut. Cadangan umum ini adalah sebuah cadangan yang kreatif daripada perspektif dan naratif umum terhadap idea peranan zakat negeri dan Baitul Mal dalam membasmi kemiskinan dalam negara. Okey, seterusnya, cadangan ini berteraskan kepada konsep tanggapan dan harapan kepada institusi kewangan negara seperti pusat zakat dan Baitul Mal. Ini dalam memberikan sebuah sistem yang berkesan dan efisien membasmi kemiskinan dalam negara Malaysia. Okey, cadangan yang seterusnya, cadangan yang boleh diiktiraf ialah cadangan dalam membanci data sesebuah masyarakat. Bancian merupakan sebuah proses dalam mendapatkan data tertentu penduduk sesebuah kawasan dan bancian amat penting bagi negara dalam mendapatkan maklumat tentang sesebuah komuniti awam dan sosial masyarakat. Selain itu, bancian juga menyumbang maklumat ekonomi kepada negara daripada segi info dan keberadaan masyarakat dalam sesebuah kawasan. Okey, pengakhiran adalah pusat zakat seharusnya mengiktiraf status organisasi sebagai sebuah institusi kewangan yang dipercayai kerana pengurusan takbir zakat adalah berasaskan agama Islam. Kepercayaan yang diperoleh adalah sangat besar dan pusat zakat seharusnya mengkomersialkan institusi di peringkat yang lebih baik. Okey, akhir sekali adalah bahagian penutup. Okey. Yang pertama adalah zakat telah digunakan sebagai salah satu gerakan dalam kerajaan negeri yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Islam. Okey, usaha ini boleh dikaitkan dengan peranan zakat sebagai basirah dalam pembangunan ummah. Oleh itu, analisis kutipan dan agihan zakat amat diperlukan untuk menentukan sejauh mana keberkesanan pengurusan agihan zakat dalam menyokong pembangunan ekonomi. Secara khusus, kajian dan laporan ini melibatkan penilaian sama ada sistem pelaksanaan agihan zakat di kerajaan negeri berjaya mengagihkan dana zakat dan menentukan sama ada perubahan sebenar dalam aliran agihan meningkatkan trend agihan zakat. Okey. Yang kedua, pusat zakat negeri dan Baitul Mal sentiasa menambah baik sistem pengagihan zakat kepada asnaf fakir miskin bagi mencapai matlamatnya, membasmi kemiskinan. Tetapi pelaksanaan program-program ini tidak lama lagi menghadapi batasan yang sukar untuk dielakkan kerana tinjauan mendapati golongan berpendapatan rendah masih majoriti golongan miskin dan fakir miskin. Implikasi daripada agihan zakat ini ialah kita perlu memberi tumpuan kepada mereka yang terdedah kepada kemiskinan supaya mereka tidak kembali ke fakir miskin. Okey, pengakhiran adalah diharapkan agar lebih banyak kajian empirical dapat dibuat dalam terus membuktikan idea peranan pusat zakat negeri dan Baitul Mal terus kekal, relevan dan diguna pakai dalam polisi kerajaan. Melalui kajian juga, lebih banyak kesimpulan yang positif dapat diperolehi dan impak relatif terhadap masyarakat dapat terus terbukti
dan seterusnya kemiskinan dapat dibasmi pada masa-masa yang mendatang. Okey, ini saja daripada saya. Terima kasih.